Jadi alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput dua orang tetamu undangan kita. Jadi kita perkenalkan sebelah sisi kiri Muammar iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Azizul Amir bin Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin iaitu selaku Naib Presiden dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Bibi Kasmira binti Kula iaitu selaku bendahari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke udara bersama, memang banyak yang kita bincangkan bila menyentuh tentang keselamatan cyber ini. Rasanya Intan ini akan habis walaupun 24 jam dibukakan. Akan pernah habis. Kalau dibukakan kepada orang ramai, pastinya juga banyak macam-macam persoalan-persoalan yang diajukan ya. Kerana maklum sajalah kita hidup di zaman moden ini perlu untuk menjadi katak di atas tempurung tuan ya. Kita ni maklum untuk sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingin berlaku. Tidak kiralah apa telefon bimbit habis kita, tidak kiralah apa security telefon ataupun komputer habis kita. Jika sekiranya ia berada di dalam internet, pastinya ia akan mudah ataupun dapat diakses dan juga sebagainya. Jadi untuk mengelakkannya adalah untuk kita mengetahui ya mengenai dengan perkara tersebut. Baik, panjang lebar saja berkongsi tuan. Terlebih dahulu kita bersama dengan narasumber kita Tuan Muhammad Azizul. Tajuk kita pada hari ini tuan mungkin dapat dijelaskan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada penyampai Tuan Muammar dan Puan Intan dan para penonton sampai pagi pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi lah dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya juga. Kita ni ada kesempatan lah hari ini untuk membuat wawancara ni. Terlebih dahulu bagi pihak Persatuan Keselamatan Cyber Brunei ataupun dikenali sebagai Brunei Cyber Security Association ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei atas wawancara hari ini. Okey, basically terima kasih juga kerana memberikan peluang kepada pihak Persatuan untuk mengungsikan mengenai acara yang akan berlangsung iaitu Brunei Cyber Security Conference CSEC 2024. So pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Azizul Amir bin Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin, Naib Presiden bagi Persatuan Keselamatan Cyber Brunei, dan bersama saya pada pagi ini Puan Bibi Kasmira Kula, Bendahari Persatuan Keselamatan Cyber. Sedikit pengenalan, persatuan ini telah ditubuhkan pada Ogos 2023 dan kami berbesar hati untuk mengumumkan bahawa kami telah berjaya menganjurkan persidangan keselamatan cyber yang pertama pada tahun lalu, di mana ia telah dihadiri oleh 317 orang peserta yang berlangsung selama sehari dengan penyertaan sebanyak 8 syarikat tempatan dan juga antarabangsa. Ia juga disertai oleh institusi akademik dan juga NGO. So insyaAllah tahun ini kami akan mengadakan sekali lagi persidangan keselamatan cyber Brunei 2024 untuk kali keduanya, di mana ia dianjurkan oleh Persatuan Keselamatan Cyber BCSA dengan kerjasama Cyber Security Brunei iaitu CSB. Tema pada tahun ini ialah Cyber Vigilance and Data Sovereignty, Shielding the Digital Horizon, insyaAllah. So insyaAllah majlis persidangan ini akan diresmikan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi sebagai Menteri yang bertanggungjawab bagi keselamatan cyber, Minister in charge of Cyber Security di Brunei Darussalam. So acara persidangan ini akan diadakan selama 2 hari, iaitu pada 18 hari bulan dan 19 hari bulan September, bertempat di Indra Samudra Grand Hall, The Empire Brunei, Jerudong. Dan kami berharap persidangan kali ini akan memberikan manfaat yang lebih besar dan menarik lagi ramai peserta untuk menyertai kami lah, insyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi audionya persidangan keselamatan cyber Brunei 2024 akan diadakan pada minggu hadapan, iaitu pada 18 hari bulan dan juga 19 hari bulan, iaitu Rabu dan juga Khamis. Itu selama 2 hari bertempat di Indra Samudra Grand Hall di Empire Brunei ya. Jerudong. Jadi kita dapat mengetahui mengenai dengan acara ini yang akan mengambil tempat pada minggu hadapan ya. Jadi seterusnya ni kita akan terima kasih Tuan. Kita akan beralih kepada Puan Kasmira.
Jadi Puan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita ataupun memberikan gambaran mengenai dengan persidangan keselamatan cyber yang akan diadakan ini dan juga apakah antara objektif utama ianya diadakan ini? Okey, Cyber Security Brunei Cyber Security Conference 2024 ini ataupun CySec 2024 adalah persidangan keselamatan cyber yang diadakan di Brunei. Dan ini adalah kali keduanya yang diadakan yang bertujuan untuk mengumpulkan pelbagai pihak yang berkepentingan dalam keselamatan cyber termasuk pakar-pakar keselamatan cyber, pegawai dan kaki tangan kerajaan maupun sektor awam dan swasta, industri serta akademia. So acara ini memberikan platform untuk pertukaran ilmu dan pengalaman serta untuk membincangkan cabaran semasa dan penyelesaian dalam bidang keselamatan cyber dengan kehadiran pelbagai pakar dan profesional dan dari pelbagai latar belakang. CySec 2024 ini diharapkan dapat menyumbang kepada peningkatan keselamatan cyber secara keseluruhan dan juga menggalakkan kerjasama antara pelbagai sektor untuk membina ekosistem keselamatan cyber yang lebih kukuh. Ada beberapa objektif untuk persidangan ini. So, yang pertamanya ialah meningkatkan kesedaran dan pengetahuan keselamatan cyber. Kami ingin meningkatkan kesedaran tentang ancaman keselamatan cyber semasa dan amalan terbaik serta memudahkan perkongsian pandangan dan juga strategi antara profesional melalui ceramah dan juga bengkel. Dan yang keduanya ialah untuk menyemai kerjasama dan inovasi. Persidangan ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara syarikat tempatan dan serantau, organisasi serta penyedia keselamatan cyber dengan mengongsikan teknologi terkini melalui pameran. Dan juga yang ketiganya ialah memperjuangkan kedaulatan data dan penglibatan komuniti. Kami ingin menekankan kepentingan data sovereignty dan penglibatan komuniti yang lebih luas untuk keselamatan cyber melalui aktiviti interaktif seperti pertandingan Capture the Flag yang akan diadakan pada masa yang sama nanti, yang menggalakkan pembelajaran secara langsung dan pembangunan kemahiran. Baik, cukup menarik juga dengan pengongsian berkenaan Puan ya, bersama dengan Tuan Muhammad Azizul pula. Bagaimana pula dengan aktiviti-aktiviti semasa persidangan ini diadakan? Mungkin dapat diberikan gambaran kepada penonton kita. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Persidangan ini akan menampilkan beberapa komponen utama. So, yang pertama, ia akan mengadakan sesi persidangan yang menampilkan penceramah berpengalaman daripada tempatan dan juga antarabangsa yang mana akan berkongsi pengetahuan untuk mengetahui keselamatan cyber. Selain itu, kami juga akan mengadakan bengkel-bengkel yang memberi peluang kepada peserta, terutama sekali ahli-ahli persatuan keselamatan cyber, untuk mendapatkan latihan praktikal dan pelbagai topik keselamatan cyber. Seperti mana yang telah di-mention by kolik saya, pihak ITPSS juga akan mengadakan pertandingan cyber battle, Capture the Flag, yang mana bertujuan untuk mengongsikan kemahiran analisisa dan menimba pengalaman secara senario insiden cyber. Dan juga ia akan menguji kemahiran mereka dalam suasana yang kompetitif dan juga definitely menyeronokkan. Ya. Selain itu, akan diadakan pameran keselamatan cyber di mana ia akan disertai oleh 31 syarikat tempatan dan antarabangsa. Dan disertakan oleh 8 institusi akademik di mana orang ramai dipersilakan hadir secara percuma untuk mengetahui lebih lanjut tentang keselamatan cyber yang terkini. InsyaAllah. Jadi itulah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan, iaitu antara saja adanya sesi persidangan yang menampilkan penceramah berpengalaman dan seterusnya akan ada bengkel-bengkel dan akan ada pertandingan cyber battle dan juga ada pameran keselamatan cyber ya. Jadi kita telah mengetahui dan juga diberikan gambarannya mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan ini. Dan seterusnya ni kita akan bersama dengan Puan Kasmira. Jadi Puan, sekiranya ada yang berminat ya untuk mengikuti. Jadi macam mana ataupun bagaimana orang ramai boleh mendaftar atau menyertai acara yang akan diadakan ini? Okey, untuk pendaftaran, orang ramai boleh melawati laman web rasmi kami di www.cysecbrunei.com. Saya ulangi, www.cysecbrunei.com.
Di sana Auda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai tiket untuk persidangan, bengkel dan juga pameran. Tiket untuk persidangan dan bengkel boleh dapati melalui progressiveevent.com, manakala pameran adalah percuma bagi orang ramai. Kami menasihati bagi orang ramai yang berminat untuk mendaftar secepat mungkin, ya, agar tidak terlepas peluang yang berharga ini, kerana tiket adalah terhad. Pembayaran untuk persidangan dan bengkel boleh dibuat melalui laman web progressiveevent.com, dan pameran keselamatan cyber ini adalah terbuka kepada orang ramai. Ya. Jadi Puan tadi ada menyatakan di mana tiket itu adalah terhad. Jadi berapa kuota dibukakan sebenarnya? Keseluruhannya kuotanya dibukakan sebanyak 200. Baik, ianya dibukakan juga kepada mereka ini terhad, ya. Adakah juga walaupun ia dibukakan secara untuk orang ramai, adakah daripada pihak tuan sendiri ataupun puan sendiri juga menginginkan sasaran kumpulan-kumpulan ini untuk hadir mengikutinya? Mungkin antaranya siapa antara mereka? If I may, ya. So kami memang sasaran kami adalah kepada profesional cyber security. Jadi kami ingin memanggil mereka yang mana berminat juga, yang mana ingin mengetahui what is the current trends of cyber security. So these are our targets actually. But if I may add in juga, boleh. Apa namanya tadi? Pameran ada percuma. Yang 200 limited terhad adalah persidangan. Pasal ia ada special talks. Itulah itu takut yang akan datang ni apa ya? Jadi yang terhad itu adalah persidangan. Tapi dalam pameran memang orang ramai dianjurkan hadirlah, ya, untuk mengisikan. Jadi dikhususkan lagi kepada habis kita jika sekiranya mempunyai minat dan juga mempunyai ada latar belakang dalam bidang security Brunei ini ataupun dalam bidang security ini, habis kita di Pelawa untuk sama-sama menghadirkan diri dalam persidangan tersebut. Mungkin juga tuan, ya, dari sana kita ni boleh dapat menimbulkan satu komuniti dan juga boleh bertukar-tukar fikiran. Kerana maklum sajalah kalau dilihat zaman sekarang ni, ya, tuan, dengan adanya perubahan teknologi ataupun perkembangan teknologi, kadang-kadang kita ni ketinggalan. Tiba-tiba ada informasi ataupun berita semasa mengenai dengan yang seperti kita kongsikan tadi, deepfake lah, dan juga seterusnya lagi, ada lagi penggunaan artificial intelligence lah dan sebagainya. Jadi mungkin dapat kita ni bincangkan juga, tuan, agar penonton-penonton kita ni maklum betapa pentingnya untuk sama-sama kita ni mengetahui, mengukuhkan pengetahuan tentang cyber security ini. So with the technology, I think tadi ada berdiskus lah mengenai dengan the emerging of AI, di mana dengan penggunaan yang betul, it will help, definitely akan menolong petani untuk membuat kerjaan tani dengan lebih efektif, produktif. Tetapi kalau digunakan secara yang tidak baik ataupun tidak lurus, ia akan dapat menjadikan barang itu menjadi kesalahan lah. Jadi so with AI nowadays, we need to protect. Petani perlu protect. Pasal barang ini sudah ada data dimasukkan di sana. Tetapi macam manakah petani akan memprotek data-data tani yang di dalam itu? Because bukan seorang yang memakai, memang more than 100, more than 1,000, more than 10,000. If the data tu is readily available public, untuk orang ramai dapat saja mencari data tu. Jadi petani mesti memprotek. So this is where data sovereignty comes in as well, as I mentioned tadi awal, di mana petani kan mau memprotek data tani biar tak nyorang di dalam negeri. Jadi memang cara sedemikian, Intan, ya. Memanglah panjang tadi cerita kami sebenarnya. Memang bila disentuh tentang keselamatan siber ini yang tadi telah pun dikongsikan, dan nyatanya juga sebetulnya kalau dapat kita ni kongsikan, nyatanya juga kita ni ke udara kadang-kadang ada dapat diakses melalui laman Facebook dan juga sebagainya, dan pernah juga terjadinya kes-kes demikian, adanya deepfake ataupun video tersebut, di mana yang
penjenayah berkenaan menggunakan hal-hal berkenaan untuk kepentingan dirinya, mengelirukan orang ramai. Dan juga Tuan, kalau orang yang mengetahui ataupun orang yang berpengetahuan dalam bidang teknologi ini memang akan dapat mengetahui ni bukan bandar ni accent ni, tapi kalau sebagai contoh golongan-golongan yang lain yang mungkin kurang dalam pengetahuan teknologi memang akan terpercaya dan terjadilah viral berantai. Jadi mungkin apa lagi dikongsikan Tuan, apa yang akan dijangkakan oleh mereka yang ataupun peserta-peserta yang akan mengikuti nanti khususnya dalam persidangan tersebut. Okay. So as what my colleague tadi mention, we will have tadi akan adanya orang yang akan datang ni akan bercakap dengan dorang punya experience lah. So pameran-pameran ini akan membagi tahu bis kita mana barang yang lebih bagus untuk dipakai, because IT teknologi maklumat ini ia evolve-nya ni laju. Betul. Okay. Jadi mungkin hari ini kita ni sudah memasang pagaran ini orang. Esok lusa ada lagi barang baru lagi cara dorang masuk. Jadi dengan teknologi yang akan dibawa ke Brunei, dengan pameran-pameran dan juga dengan persidangan-persidangan yang talks yang akan ada ni, it will help you equip and also it will provide awareness. That is what we want, insyaAllah. Betul, insyaAllah. Okay. Baik Tuan, kita tadi ada mendengarkannya menerusi dari Puan Mira tadi berkongsi mengenai dengan aktiviti di mana saya tertarik dengan pertandingan cyber battle, itu capture the flag ya, yang bertujuan untuk berkongsi kemahiran analisa. Jadi maksudnya peserta akan diberikan senario barangkali betul, yeah. Dan juga macam mana untuk menyelesaikan, macam tu. Ya, betul. Dapat dijelaskan sedikit Puan. On the Okay. So cyber battle ni, you have a scenario basically ya. Ada senarionya. Jadi senario itu macam please capture the flag. Jadi dorang akan mengadakan macam mana cara dorang untuk meng-capture the flag itu. So ada taktik-taktik yang perlu digunakan. Pasal kalau Indah ada pengalaman dalam barang ini, memang Indah akan dapat menggunakan. Ada kan menggunakan coding gitu tu. Yes. Ada codingnya. They have to look at the issue of the coding. They have to read the coding. They have to make the coding right. Because you see kadang-kadang coding ini ia ada what do you call this backdoor. Yeah. So they will actually go into that backdoor and try to compromise the system. Jadi yang pertanyaan ini akan pintu belakang. Jadi Tuan, adakah pertanyaan mesti ini dikunci bergrup ataupun individual punya? Bergrup. Okay. Baik, itulah sebenarnya sedikit gambaran kepada habis kita ya, bagi yang belum pernah menyaksikan pertandingan berkenaan ya, bukanlah secara fizikal berlari ke sana kemari membawa bendera, tapi ia menggunakan secara komputer lah ya, bagi mereka yang pandai dalam coding ataupun membuat skrip dalam komputer tersebut. Mereka akan menggunakan cara-cara untuk mereka dapat memasuki dalam sistem tersebut, seperti yang dicontohkan oleh Tuan tadi, backdoor lah ataupun pintu belakang. Pintu depan tak tidak tahu, tapi belakang mungkin dia masuk sudah. Kadang-kadang pintu depan kunci berhabis, tapi belakang dia mengunci. Kurang bajet. Agak kebocoran sikit lah. Jadi Tuan, yang pertandingan ini diadakan pada hari pertama atau hari kedua, macam mana? Hari pertama dan hari kedua. Adakah dapat disaksikan tu Tuan? Sorry? Dapat disaksikan secara live streaming ataupun bagaimana? Belum ada live stream tu. Belum ada live stream. Tetapi boleh disaksikan di sana. Semasa ke sana. Baik. Ada live results. You can see that ada beritahu siapa yang masa ni leading. You can see. Baik, cukup menarik juga sebetulnya ya. Kalau rasanya mungkin penerbit kita akan membuat liputan bersama pendekatan mungkin untuk menyaksikan semasa hari berkenaan. Jadi sekali lagi Puan, mungkin dapat dikongsikan bila ini akan diadakan, di mana dan apa sahaja yang boleh orang ramai dapati semasa berada di tempat berkenaan, Puan. Okey, so persidangan ini akan diadakan pada 18 dan juga 19 September. Dan ianya akan diadakan di Empire.
Dan antara yang dapat saksikan adalah yang pertama tadi persidangan, persidangan dan juga bengkel itu workshop dan juga exhibition yang akan dibukakan secara percuma lah untuk orang ramai. Ya. Jadi Auda, persidangan keselamatan cyber Brunei 2024 akan diadakan nanti pada 18 hari bulan dan juga 19 hari bulan. Itu 2 hari bertepat di Indira Samudra Grand Hall The Empire Brunei Jerudong. Jadi sama-sama ya kita datang ke ke tempat berkenaan ya habis kita di mana telah pun dikongsikan tadi di Empire tersebut. Jadi habis kita ramai-ramai untuk saksikannya. Baik, untuk akhirnya kita bersama dengan narasumber kita ya sebagai penutup harapan kepada orang ramai ya Tuan dan Silakan, Tuan. Tuan. Ya, kami berharap agar orang ramai dapat menyertai kami dalam persidangan keselamatan cyber Brunei 2024 dan memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang keselamatan cyber. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk berhubung dengan pakar-pakar dalam industri cyber dan belajar tentang cara melindungi dalam dunia digital. Sila mendaftar melalui progressiveevent.com kerana tiket terhad lah. Ya, kita ucapkan terima kasih ya kepada Tuan dan juga Puan kerana berkesudian tiket terhad, okey. Baik ya. Terima kasih Tuan. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.